Sekarang ni, kita nak cerita dulu pasal game semalam. Klang Valley Derby. Ada yang terlepas. Cerita semalam yang cukup mendebarkan dekat Derby. KL United dapat tonik menjelat aksi Liga Super minggu depan apabila memenangi The Derby. Meskipun sekadar aksi pramusim, kemenangan 4-2 menerusi penalti ke atas Selangor itu pasti menjadi pembakar semangat buat anak buah Boyan Hodak. Selangor menurunkan 2 import baru, Olivier Buff dan Tim Hoibak. Namun penyerang baru mereka Syaril Fikri hanya bertahan 7 minit sebelum terpaksa dikeluarkan kerana kecederaan kaki. Dan KL United juga memandang serius aksi ini apabila menurunkan semua pemain import mereka. Bagaimanapun, aksi pertama perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan tampak berhati-hati sehinggalah 45 minit pertama berakhir tanpa jaringan. Dan meskipun beberapa percubaan dilakukan pada babak kedua, gol yang diburu tetap tidak menjelma. Keputusan tanpa jaringan itu memaksa pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti di mana penjaga gol KL UFC Kevin Ray Mendoza muncul wira dan Muiz Aziz sempat mendapat reaksi jurulatih serta pemain selepas perlawanan ini. Yeah, of course, I'm always disappointed when we lose some games. Of course, we wanted to win, but today we are not able because we didn't score. And but for me, it's always important to show the players the positive things. But we never forget the other things. Some things are not so bad. I know. At the end of the days, only results counts, but we have to support the players now. It's a very, very difficult situation for the players. I'm never happy. It's a very simple answer. So I will be happy if we win in the game, but as I said, positive is we didn't concede goal, positive is we create lots of chances. So always you need to find positive and negative in every game. Tactically, technically, there is still lots of mistakes, but positive is we didn't concede goal. We create quite lots of chances, so we need to work on finishing, and there is still lots of misunderstanding in the game. You must understand that we have basically 6 new players in first 11, so they need to understand each other. But overall, it was not bad. But as coach say, we have a lot of to improve because we have a lot of mistakes yet. So this week we probably will working on that. Very struggle. The pitches are a bit big. We have to do the job in the middle with Akram, so we need to press the players on the middle and support the attacking midfielders and the strikers. So it's a bit struggle for us, especially in 90 minutes. So we need to make some balance to not attack too much and to not stay too much down to help the other players. Tamat sudah perlawanan derby antara Kuala Lumpur United FC dan juga Selangor FC, dan kita boleh menyaksikan Kuala Lumpur berjaya menamatkan perlawanan dengan keputusan sepakan penalti 4-2. Bagaimanapun kedua-dua pasukan akan bertemu kembali pada 13 Mac di dalam saingan Liga Super. Walaupun ini hanya perlawanan pramusim, kita boleh nampak saingan sengit antara kedua-dua pasukan ini. Jadi itu sahaja setakat ini. Saya Muiz Aziz untuk Nadi Weekend. Okey, bersama kita sekarang, siapa lagi kalau bukan bekas pemain Selangor, Asmawi Bakiri, yang akan memberi analisis tentang game yang berlangsung malam tadi. Okey, so apa khabar, Mawi? Okey, sihat kah? Pan. Okey, Mawi, kita tak nak lengahkan masa. Terus nak sembang pasal game semalam. Ramai peminat yang kata result ni takkan menentukan apa-apa. Meaning tak penting pun bila dah start Liga nanti. Tapi apa sebenarnya impak keputusan untuk kedua-dua tim ni walaupun orang kata ini perlawanan pre-season lah? Okey, betul. Impak dia ataupun result ni semua juga main peranan sedikit sebanyak untuk kedua-dua pasukan menilai dari segi nak cari kelemahan, kelebihan antara keserasian perancangan coach untuk menurunkan pemain, siapa yang dia nak turunkan, nak gandingkan dengan siapa, nak guna taktikal macam mana. Tapi pada masa sama, impak-impak ni ataupun dia punya kesan tu juga ada isu because
Yalah, walaupun perlawanan pre-season nak tentukan juara lembah Kelang sebab dia ada piala Fan. FIFA itu saja. Ya, betul. Piala itu melambangkan piala itu melambangkan kau kena menang dalam perlawanan persahabatan ni. Itu je yang menjadikan satu isu sebagai mungkin sedikit gambaran awal pada penyokong-penyokong mereka, kedua-dua pasukan sebenarnya. Sebab kalau perlawanan kita panggil perlawanan pramusim, perlawanan biasa sajalah. Kedua-dua pasukan 60 minit tanpa jaringan. So tak ada kalah, tak ada menang. Tetapi bila ada piala itu, impak dia begitu kesan besar kerana perlu menang. Pasukan perlu menang, dan kalau kita lihat pilihan mungkin lebih pada pasukan Selangor dan mereka tewas sedikit menjejaskan sedikit moral dari kesiapan saja. Betul? Okey, tapi Mawi, bila kita tengok balik line up semalam untuk KL United, kita tahu Zamir, Safi, Syukur tak main langsung. Patut ke diorang rasa risau ataupun Boyan macam nak bagi chance dulu dekat pemain yang baru? Okey, Viva, Irfan, kita kena tengok di mana letaknya siapa coach mereka sebenarnya. Okey. Boyan bukan sebarang coach yang baru masuk dalam percaturan perlawanan Liga kat Malaysia ni. Dia dah pengalaman, dia dah tahu selok belok lenggok ketika nak berdepan dengan pasukan apa yang dia nak lawan. Okey, kalau ikutkan Zamir, Syukur, Safi ni, mereka tak perlu risau kerana ini ada percaturan taktikal yang berlainan untuk Bojan. Apa yang saya pandang positif untuk mereka kerana Bojan dia menggunakan kaedah head to head mungkin kerana dia tahu nak lawan dengan pasukan Selangor yang mungkin kelebihan atas segi nama ataupun pemain. Jadi dia balancekan dengan pemain muda ataupun pemain siapa yang dia perlu turunkan. Dan saya pasti sebenarnya Bojan bukan sengaja ataupun membiarkan sampai dia tak membuat pertukaran keseluruhan pemain. Dia gunakan sampai habis for 90 minit. Tetapi dia ada perancangan kerana macam saya cakap tadi lah, kalau perlawanan ni melibatkan tak ada piala, mungkin pertukaran ni akan berlaku. Tetapi kesungguhan Bojan ataupun pasukan Kuala Lumpur United FC ni nampak mereka nak menang pada perlawanan malam tadi. Yep, and cerita dia memang KL United menang. Tapi penalti lah. Tapi Mawi, kalau kita tengok dari gameplay pula dalam 90 minit tu, yang mana orang kata yang betul-betul kita kena tengok, tim mana yang patut rasa puas dengan performance diorang? KL atau Selangor? Dan kalau boleh Mawi explain juga kenapa? Okey, kalau dari segi kepuasan, taktikal nak main, kesungguhan ataupun nak tunjukkan pada perlawanan itu, saya ambil kira pasukan Kuala Lumpur berpuas hati kerana mereka mendapat. Sebenarnya kalau kita ikutkan statistik kelebihan penguasaan bola pada pasukan Selangor. Tapi peluang ruang untuk mendapatkan jaringan terletak pada pasukan Kuala Lumpur dan mereka berpuas hati sebenarnya. Cuma fair dari segi sudut jaringan tidak berlaku tetapi tidak bolos kepada dua pasukan. Kita ambil kira dari segi serangan jentera attacking kedua pasukan, saya lebih berminat yang itu letak pada pasukan Kuala Lumpur kerana sebenarnya daripada pematian saya, dia 90 minit ni KL memiliki lebih peluang dan mereka boleh menang dalam 90 minit, ada peluang tapi tidak menjadikan gol berbanding pasukan Selangor apabila awal-awal minit mereka Syarif Fikri injured, so dibawa keluar, so jaringan tu merencatkan di bahagian attacking sebenarnya, itu saja. So, tetapi keseluruhan berpuas hati, target apa yang dia nak pada perlawanan malam tu lebih kepada pasukan Kuala Lumpur. Alright, Mawi, thank you Mawi atas analisis tu. Ni buat saya tak sabar nak tunggu Liga Malaysia start ni.